الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. Amma ba'du, sidang Jumat yang dihormati sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan junjungkan perintahnya serta menjauhi larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang lelaki masuk di dalam sebuah masjid. Maka tatkala masuk dalam masjid, maka dia tahu sikit sebanyak hukum bersangkut paut dengan masjid. Maka dia mula sembahyang tahiyat al-masjid 2 rakaat. Maka tengah-tengah dia ada sembahyang, maka diqamat. Qamat supaya nak semaya fardu dengan bentuk berjamaah. Maka selepas daripada qamat al-iqamah, maka orang pun pakai bangun pergi semaya wasaf baris. Maka masjid besar, orang ramai pun sebaris itu baru puluh ataupun beratus baru sebaris dia baru. Maka dia sentiasa ada sembahyang sunat. Belum selesai daripada sembahyang tahiyat al-masjid, maka dia sembahyang, orang lain mari maka mula waqaf yang kedua. Maka selepas daripada waqaf yang kedua, orang ada dalam 7-8 orang, maka dia baru selesai daripada sembahyang dia. Maka dia pun mari masuk saf, masuk baris sekali bersama dengan orang yang duduk pada baris yang kedua. Maka lepas daripada dia duduk dalam baris, maka datang 2 orang lagi yang mari duduk sembahyang bersama dari baris yang kedua. Maka tengah-tengah tu gebah tu mati di situ. Gambar saya bakal kembaran klip. Maka gebah gitu gebah. Maka orang tepi dia kejut gelik. Tapi sembahyang mula orang tepi dia. Maka datang orang baru masuk belakang tu. Nampak dia gebah, maka ambil mari usung tak tepi. Maka bergaduh ngariuh orang yang kedua, panggil orang yang keluar lagi, siapa waris dia, siapa kena mengena dengan dia. Sidang Jumaat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, pelacung orang berjalan supaya sukaria ramai di sana di sini, di tempat yang comel-comel, di bukit, di pantai ataupun di kawasan yang lain-lain lagi. Maka satu kumpulan daripada orang India ramai buat dia, maka pergi berjalan pada satu tempat, iaitu pada air pacu, air carak. Maka dia tetap bukit su, pakai banyak naik buat dia, tetap pucuk ni. Maka atas pucuk ni sebuah sungai pula, maka jatuh jauh dalam, jatuh dia air carak. Tiba-tiba air tak derah. Maka bakat berjalan dia main air buat dia.
lakuh gilik sana, lakuh gilik sini, maka lebih kurang sungai di antara darat lindung dengan darat lindung seperti saya duduk ni ada dinding situ. Lebih kurang tu. Maka air sekat-sekat geting, sekat-sekat betih. Ada batu, ada apa boleh jalan. Dan jika tak ada jatah batu pun boleh pergi lagi, boleh lakuh pergi mari. Maka tengah-tengah duduk lakuh pergi mari, duduk kelih, duduk jengok kelih bawah. Dalamnya, maka comelnya, orang panggil pun kawasannya. Tiba-tiba dengan suara air mari. Di sana mari. Maka bakal lari buat dia. Lari daripada mati. Maka bakal lari, tiba-tiba tak ada 5 orang duduk tengah air mari besar bawang lek, bakal bergantung buat dia. Duduk atas batu. Air bulu pupuk. Bakal bergantung buat dia supaya dia gantung bakal gantung kemas sikit. Payah pergi sikit dia sore yang mudah pergi. Kalau hang nak gepah ni bang teh, hang ni jan, hang ni panggil kan. Maka wak dengan air derah lama 2 minit lebih kurang bakal pupuk yang ke hendi. Maka pada balik 5 orang saning umur adalah 50 pada sore. Lebih pada tu tak hafal 40, tak hafal 30, budak-budak saja. Sidang Jumaat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kematian. Dia datang dengan tak ada beritahu kepada kita belum dahulu. Bukan kata esok mu nak mati aku nak mari jemur mu ni sipai-sipaikan dak. Ataupun tahun depan mu akan berjumpa denganku. Bingat-bingat mu lari tak lepas tahun depan dak. Dan kematian dia datang fajah, baghtah, dengan berkejut, dengan kita ramai-ramaikan. Tak gambar, tak cerita oleh utak kita kata kita akan hilang pada dunia ni. Bahkan kita cinta panjang bahawa kita akan hidup lepas daripada ni beberapa tahun. Tiba-tiba berlaku yang berlaku. Dan kemarin berlaku dapat masjid kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Maka orang yang mati, ia cinta ya supaya kita juga. Rasa dia supaya kita. Kadang-kadang angan dia lebih besar daripada kita. Lebih panjang daripada kita. Bahkan dalam hidup dia lebih mewah daripada kita. Tiba-tiba berlaku dengan dia. Maka sebagaimana berlaku dengan dia, maka akan berlaku dengan kita lari tak lepas. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian dia tak sia-belah kepada sesiapa. Kematian dia tak sia-belah kepada sesiapa. Maka sebagaimana orang yang tua mati, budak kanak pun halus mati. Orang yang sakit mati, orang yang sihat pun mati. Orang yang fakir miskin mati, orang kaya pun mati. Dan maka semua mati. Semua manusia tak ada siapa selamat dan lepas daripada mati. Sama ada dia kanda atau tak kanda. Sama ada dia nak ataupun dia tak sih. Maka semua, dan walaupun dia pisah, lari, sungguh-sungguh lari, maka adakah lari depan? Maka tak ada siapa lari depan. Maka benarnya dan sungguh-sungguh benarnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ketika dia firman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kata olehmu hai Muhammad, siapa olehmu hai Muhammad Rasul aku kepada hamba aku sekaliannya, bahawasa kematian yang kamu duk lari-lari daripadanya, dia akan hambat dia kamu pada suatu hari. Apabila ajal kita siapa, tak ada usahalah lagu mana pun, mesti engkau mati wahai manusia. Maka mati, orang yang nak ke dia pun mati. Orang yang lari pada dia pun mati. Maka semua mati. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Kalau begitu, mati ini sungguh benar. Ya, sungguh benar. Maka kita semua tak kira siapa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbika ruj'a, dan kepada Tuhan engkau kamu kembali wahai manusia. Maka kematian ialah kesudahan bagi semua benda yang ada atas dunia ini. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kita tahu ke tak bahawasa malakal maut sehari semalam 24 jam
berapa kali yang mari rumah kita. Malakul maut 24 jam berapa kali dia mari rumah kita. Maka malakul maut 8 jam mari sekali. Ai dengan makna sehari semalam 3 kali mari rumah kita. Supaya mai kelih dalam rumah kita siapa dah habis ajar dia. Siapa dah sampai rumah dia, maka dia ambil. Maka begitulah, esok mari pula, lusa mari pula. Mari sentiasa mari sehingga dia dapat nyawa kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kematian tak lain tak tidak ialah pindah dari tempat ke tempat, pindah daripada negeri ke negeri, pindah daripada alam ke alam, pindah daripada udara pergi kepada udara yang lain. Maka mati ialah tinggal dunia, paling belakang ke dunia, maka masuk dan mengadap masuk kepada alam barzakh, ialah alam kubur. Dan alam kubur ia ada cara hidup dia, berbeza dan menyalahi dengan cara hidup manusia atas muka bumi ini, atas dunia. Kalau gitu, apakah perkara-perkara yang kita sediakan untuk hidup di dalam barzakh? Sebab kita semua tak kira siapa akan pindah, akan tinggal di dunia ni dan akan pergi di alam barzakh. Sebagaimana telah pergi oleh kawan-kawan kita, ibu-ibu kita, bapa-bapa kita, nenek-nenek kita, ataupun anak-anak kita yang pergi lebih dahulu daripada kita. Sabit tu kita pergi ziarah kubur, kita kata-kata nak masuk itu. Assalamualaikum ahlad diyar minal qaumil mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'aluka lana wa nas'aluka Allah lana wa lakumul afiyah. Salam sejahtera atas kamu semua, wahai tuan rumah, ayah ahli kubur. Nah, dan kami akan ikut kamu pergi pada suatu hari. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, satu soalan. Apa kenapa kita tentang seorang miliarder yang duit dia berjuta-juta-berjutawan dan dia bawa syek, bawa kad, dia panggil bad kredit satu sekeping dia. Tapi sekeping dia duit dalam tu dia panggil apa, beribu-ribu million. Maka dia nak pergi ke mana-mana tak berhajat kepada wak duit, wak ni keping cukup. Maka orang kaya ni, jutawan ni, wak sekeping ni ya. Lepas tu dia pergi dalam hutan. Ataupun dia pergi pada negeri yang pakai miskin yang tidak ada tu ATM. Maka apa guna? Walau kaya pun boleh makan tak? Walau kaya pun boleh hidup tak? Wak benda tak kena pada tempat. Walau duit penuh dah lepas sekalipun, tapi nak buat duit tak boleh, nak guna tak boleh. Sebab tempat dia pergi bukan tempat yang boleh guna. Orang panggil alat ni ataupun bat yang dia bawa, yang penuh duit di dalamnya. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka begitu juga kita. Alam barzakh berlainan daripada alam dunia. Alam dunia ya berhajat kepada harta benda, berhajat kepada anak ramah, berhajat kepada peringkat. Sebagaimana kita bakat berlomba pada hari ini, ya kita berhajat dalam hidup kita. Tapi adakah benda ini begitu juga kita berhajat dalam alam barzakh kita? Tak pun. Berlainan udara lain. Maka benda yang kita nak guna di sana, orang panggil berlainan, 100% berlainan. Sebab itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, apabila mati seorang, yatba'ul mayyita thalathatun. Apabila mati seorang akan ikut si mati itu 3 perkara. Maka hadis ni kita dengar puluh-puluh kali dah. Maka fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Maka 3 yang turut dia gini, tinggal dia kelik.
dua perkara tinggal dia. Maka tinggal sekali dengan dia satu saja. Gi tiga klik dua tinggal sah. Gapo tu yatba'uhu ahluhu. Yang pertama ikut si mati ni ahli keluarga ya. Wa maluhu harta dia. Belum bagi pesaka lagi. Patu wa amaluhu dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Dan selepas daripada sifat taruh kamu sudah kelih ahli keluarga dia, kelih harta dia, bakal bagi anak-anak dia. Wa yabqa amaluhu dan tinggal lagi amalan yang dia buat ya. Maka jikalau baik maka buntunglah, dan jikalau jahat maka celakalah. Maka di sana ada hadis qudsi, comel sungguh-sungguh comel hadis qudsi. Tuhan kata, Nabi kata, Tuhan kata abdi, wahai hamba-Ku. Raja'u, semua orang mari hatamu daripada ahli keluargamu, kawan-kawanmu, semua orang bersatu paut denganmu, orang dalam masyarakat kampung tempatmu. Raja'u, dah kembali, sudah kamu siap. Wa tarakuk, dan tinggal seorang. Wa fit turabi dafanuk, dan dalam tanah mereka itu kamuhmu. Walau baqau ma'aka lam yanfa'uk, dan jika dia duduk juga pun tak ada gi, maka dia tak boleh tolong apa kamu, tak boleh bermanfaat apa kepada kamu. Wala yabqa illa ana, Tuhan kata, dan tidak ada orang yang boleh tolong kamu, tidak ada sesiapa yang boleh tolong kamu malaikat aku saja, Tuhan kata. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, di sana ada bala yang paling besar sekali. Sungguh-sungguh besar bala ini. Maka apakah bala ini? Bala ini ialah kita semua ataupun pada walik kebanyakan kita lalai, kita terlupa daripada benda ni. Kita tak ada ambil boleh pala kita mati. Kita tak ada boleh pala kita kita bagaimana kita akan duduk dalam kubur. Maka kita hidup di dunia seolah-olah kita tak akan berjumpa dengan mati. Kita hidup di dunia ni dengan cara hidup kita, perbuatan kita, seolah-olah Tuhan jadi kita untuk dunia saja, tak ada pergi kepada lain dah. Dan pada galik kita tak khabar malaikat ketika tarik nyawa kita dah. Maka ketika tu walau sesat pun maka tak pakar dah sesat itu. Sebab itu Nabi kata kepada kita, Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia, ala tastahyun, kamu tak berasa malu ke? Wahai manusia semua, kamu tak berasa malu ke? Maka para sahabat tanya, mimma dzaka ya Rasulullah? Malu daripada apa ya Rasulullah? Maka Nabi kata, tajma'una ma la ta'kulun. Kamu pisah hipung makan yang kamu tak kuasa nak makan habis hipung. Membanyakkan makan. Hipung duit supaya nak buat beli makan minum dalam hidup dia. Hipung lebih daripada benda yang makan. Hipung duit boleh makan 10 tahun, tu akan hidup 4 tahun lagi ya. Tak rasa malu ke Nabi kata? Wa tabnuna ma la ta'murun, dan membuat bina air besar telajak mu tak ada pun. Sebab apa? Mu akan pindah, mu akan tinggal. Maka membuat bina air seolah-olah kamu tak akan mati. Lagi pula, wa ta'maluna ma la tudrikun, dan kamu cinta benda yang kamu tak akan dapat. Cinta nak hidup sepanjang masa, boleh bagi benda mustahil. Cinta mati-mati, dan benda yang cinta jauh pula daripada berlaku sungguh. Maka Nabi kata, ala tastahyu, tak malu ke? Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kalau gitu maka pakak sedarlah, pakak bangunlah daripada lalai teteh mati, dan akan perkara-perkara yang kita akan berjumpa lepas daripada mati kita. Dan ingatlah bahawa mati akan datang jumpa kita pada suatu hari dengan tidak ada syak. Sebagaimana berlaku dengan orang lain, akan begitu akan berlaku dengan kita. Maka sangat berakalnya Sayyidina Umar, dia kata hari ini
dilahung-lahungkan, ya tu dah mati. Buat esok lahung pula, ya tu dah mati. Ya tu dah mati. Maka kata Umar, dan akan datang suatu hari manusia akan kata Umar dah mati. Dan sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka apabila kita yakin dan semua yakin bahawa dia akan berjumpa dengan benda ni, kalau gitu di hari ni hitungkanlah amalan dia yang lepas mari dah, bagaimana dalam umur dia. Maka pisah baiki benda yang rusak dan membanyakkan bekalan daripada amalan yang baik. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang sampai umur 30 dah. Bukan kata belum tu tak buat tak apa dah. Tapi orang sampai 30 naik gi, maka peluang mati lebih banyak daripada orang muda. Lepas tu apakah lagi jika sampai umur 40 tahun? Dan apakah lagi kalau lebih lagi apabila sampai umur 50 tahun? Dan begitu juga kalau lebih laginya apabila sampai umur 60 atau 70 tahun. Dan yang sangat bimbangnya, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ialah perkataan ini. Nabi kata ataupun para ulama kata, idza balagal arba'in, siapa apabila sampai seorang manusia umur 40, walam yaghlib khairuhu syarruh, tiba-tiba perbuatan dia, amalan hari dia tak ada banyak lebih baik lagi daripada le jahat. Ilmu sama banyak, ilmu banyak le jahat. Siapa-siapa yang sampai umur 40 hingga ke atas, maka lah hidup dia, maka banyak jahat lagi daripada baik. Ataupun sama, ai tak ada benar baik dak dalam amalan hari dia. Maka orang ni falyatajahhaz ila nar, maka si pemit di neraka belah-belah. Si pemit dipakkan di neraka belah-belah. Sebab umur 40 tak sabar lagi ni, umur 40 tak sedar lagi ni. Sebab apa? Sebab manusia apabila sampai umur 40 dia seberakal-berakal manusia. Sabit tu dibangkit Nabi, tak bangkit Nabi, malaikat umur 40. Belum tak bangkit belum tu. Sebab apa? Tak sempurna akal, tak masuk lagi. Maka 40 tak nak masuk akal, sempurna akal bagi manusia. Tiba-tiba sempurna dah akal dia, mapak 40 naik lagi dah. Tiba-tiba dia bernilai jahat lagi daripada amalan. Maka orang ni, orang panggil setan suka tu dah. Setan tu muka lagu ni ialah muka neraka saing pula syukur neraka Isa. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka yakinlah bahawa setiap gerak-geri kita, perbuatan kita ditulis. Sama ada halus sekali dan juga besar sekali. Hak tengah-tengah pun juga tak ditinggalkan. Tuhan kata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa-siapa buat amalan walau sama besar dengan debu halus, yang tak nampak kelih dengan mata kita, kena pakai kelong tu baru nampak kelih. Walau besar tu sekalipun, mu akan dapat balasan di akhirat kelak. Dan saya musudahi pada hari ini sidang Jumaat yang dihormati sekalian, berlaku dengan Nabi pada suatu hari. Nabi pergi hantar seorang mati daripada para sahabat dan sudah kambuh. Maka Nabi duduk, maka Nabi menangis. Lepas menangis sehingga basah, orang panggil habis janggut dia dan titik kepada bumi, basah bumi. Nah, maka Nabi katakan, Nabi kata, wahai para sahabatku dan wahai umatku, limithli hadza fa'iddu. Maka seumpama ini ai kematian dan alam kubur ini, maka sediakanlah daripada amalan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah.